Kullu dhalalatin finnar wal a'yadu billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat rahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan sekalian alam, yang telah memberikan kita pelbagai nikmat dan limpah kurnia-Nya, dan semoga Allah memelihara kita dalam nikmat-nikmat-Nya hingga ke akhir hayat kita, dan semoga Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya dengan sebab kita diberi taufik olehnya untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam usaha kita untuk meneruskan dalam kita terus berusaha untuk mencapai kefahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita pada malam ini meneruskan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam serta syarahnya Subulus Salam, di mana setelah kita berehat untuk ibadah di dalam bulan Ramadan dan cuti Aidilfitri dalam bulan Syawal ini, kita akan menyambung Kitabus Shalah, iaitu berkaitan dengan sifatus shalah, tentang sifat salat. Bahawa sifatis salah. Telah kita baca hadis yang pertama di dalam bab ini, iaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkaitan dengan seorang yang silap di dalam atau salah dalam salatnya, lalu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dipilih oleh pengarang kitab sebagai menerangkan apakah kewajipan-kewajipan salat. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menerangkan yang wajib, dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam nak terangkan yang sunat. Sebab kalau nak terangkan yang sunat, tak perlu kita nak ulang solat, ya kan? Jadi oleh kerana apabila kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh orang ni ulang solat, dia solat lagi, cuba lebih baik daripada yang sebelumnya. Lepas tu dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri salam, Nabi jawab salam. Nabi kata irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Pergi balik solat lagi sekali kerana engkau tadi tak solat. Dia buat lagi sampai 3 kali, akhirnya dia kata aku la uhsinu ghaira hadha. Aku tak dapat nak buat lebih baik daripada ini. Maka Nabi SAW pun terangkan, kalau engkau solat, maka hendaklah engkau apabila engkau mau solat, hendaklah engkau menyempurnakan wuduk, kemudian menghadap kiblat, kemudian hendaklah engkau bertakbir, dan seterusnya, menunjukkan bahawa hal-hal ini adalah hal-hal yang wajib atau sunat, hal-hal yang wajib. Okay. Jadi bukan untuk menerangkan tentang yang sunat. Kemudian apakah yang dibahaskan oleh ulama di dalam masalah ini? Kebanyakannya telah kita baca di dalam huraian As-San'ani rahimahullah ta'ala dan komentar kita berkaitan dengan hadis ini. Antara yang terpenting adalah ia tidak bermakna bahawa tidak ada lagi yang wajib selain daripada apa yang terdapat dalam hadis ini. Sebab dalam hadis ini kalau kita lihat, ada juga perkara-perkara yang wajib dalam solat tapi tak disebutkan. Seperti apa? Seperti apa? Nabi sebutkan banyak kewajipan-kewajipan solat, rukun-rukun solat, tapi ada juga yang tak disebutkan. Seperti doa tasyahud. Ada tak sebut tasyahud kat situ? Tak ada. Nah, apalagi detail-detail di dalam tasyahud. Adakah tasyahud itu tidak wajib? Terdapati bahawa ramai ulama mengatakan tasyahud itu wajib. Jadi maka daripada manakah dalilnya? Bukan daripada hadis ini, tapi daripada hadis-hadis lain. Kenapa tak kita katakan tasyahud itu sunnah? Sebab dekat hadis lain terdapat dalil, terdapat perintah bahawa ia adalah sunat, ia adalah wajib. Kemudian bagaimana kita nak kita katakan jawab pertanyaan orang yang akan berhujah bahawa ini saja yang wajib, yakni hadis orang yang salah dalam solat ini saja yang wajib. Bagaimana kita kata tasyahud pula wajib walaupun sana ada perintah? Kenapa kita tak jadikan perintah itu sebagai sunnah? Maka kita kena kita jawab bahawa apa yang diajar oleh Nabi SAW kepada lelaki yang salah dalam solat itu adalah apa yang dia kurang dalam solatnya. Kalau dia tak ada masalah dalam sesuatu perkara, Nabi tak perlu nak ajar dia. Jadi Nabi cuma ajar apa yang dia tak betul dalam solatnya. Jadi oleh kerana itu, dengan jawapan ini kita dapat luaskan untuk apa? Untuk kita terima hadis-hadis lain. Apabila jelas bahawa dalam hadis lain menunjukkan bahawa sesuatu perbuatan itu juga adalah wajib. Boleh ni? Jadi ini memerlukan kepada tarjih. Dia bukan begitu saja. Kita terus kata sunat, terus kita kata wajib. Tak boleh macam tu je. Kita kena
kena lihat dalil setiap perbuatan solat itu yang tak disebutkan dalam sini. Kemudian kita kena lihat kekuatannya, kemudian kita kena lihat apa pembahasan ulama tentangnya. Baik, baru kita boleh keluarkan hukum. Jadi dari situlah datangnya ikhtilaf ulama berkaitan dengan masalah solat ini. Baik, kita teruskan kepada hadis yang berikutnya, atau telah kita baca hadis yang berikutnya? Belum Hadis 252 dalam kitab saya. 255. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, fi hadis Rifa'ah Ibn Rafi' anda Ahmad, bukan? Hadis Ali bin Abi Thalib. Selepas dia. Okay. Bukan Abi Humaid As-Sa'idi. Itu dah baca? Belum juga? Dah baca tentang tawarruk dengan iftirash pada akhir solat. 254 saya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila as-salati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard ila qawlihi minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk ila akhirih. Rawahu Muslim wa fi riwayatin lah anna dzalika fi salatil lail. Yang artinya, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda apabila berdiri untuk salat, beliau berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, hingga kepada kata-katanya minal muslimin. Yani aku termasuk orang yang awal daripada orang muslimin. Allahumma antal malik, wahai Allah, engkaulah raja, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Engkaulah Tuhanku, anta rabbi wa ana abduk, dan aku adalah hamba-Mu hingga ke akhirnya. Jadi kita dapati bahawa Ibn Hajar meringkaskan hadis ini. Dia cuma menyebutkan apa yang merupakan kaitan, ada kaitannya dengan bab sifat solat. Rawahu Muslim, kata beliau, riwayatkan oleh Muslim, dan di dalam riwayat baginya, yakni riwayat lain, anna dzalika fi salatil lail, bahawa yang demikian itu adalah di dalam solat malam. Jadi hadis ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kita meredai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ali bin Abi Thalib salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau menurut kedudukan adalah sahabat yang keempat terafdal berbanding dengan sahabat-sahabat lain. Jadi sebelum beliau adalah Uthman bin Affan, dan sebelum Uthman bin Affan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan yang paling afdal di dalam ummah ini selepas nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Jadi kita katakan radhiyallahu anhu, semoga Allah redha kepadanya. Kita tak kata karramallahu wajhahu sebagaimana disebutkan oleh sebagian orang. Bagian sebagian khatib juga kat sini tak tahulah, kat tempat saya asyik-asyik karramallahu wajhahu. Baik, tak tahu pengaruh apa dah masuk pula. Makna karramallahu wajhahu maknanya semoga Allah memuliakan wajahnya. Tak ada salah apa pun. Tapi adakah ni bila dia sebut Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Uthman radhiyallahu anhu, bila masuk Ali ya karramallahu wajhahu. Apa pasal lain pula? Ada special pula tu. Jadi kata mereka Allah memuliakan wajah Ali radhiyallahu anhu sebab beliau tidak pernah sujud kepada patung berhala. Habis Abu Bakar pernah ke sujud pada patung berhala? Kenapa tak sebut karramallahu wajhahu? Baik. Jadi kita katakan kalau betul pun lah, maka apa yang lebih baik daripada pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala penciptanya, yang memuji para sahabat dengan apa? Radhiyallahu anhum. Dalam banyak ayat yang termasyhur dalam surah At-Taubah,
Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah telah redha terhadap mereka. Jadi itulah yang terbaik kita ucapkan untuk para sahabat. Allah redha. Bukan Allah redha, puas, tak ada lagi benci sampai bila-bila. Itu banyak Allah redha. Redha ni sifat apa? Sifat azali, sifat qadim. Dia tak mungkin. Kalau Allah dah kata Allah redha pada seorang itu, dia boleh mati dalam keadaan tidak diredai. Tapi tak bermakna orang yang diredai oleh Allah SWT tidak buat dosa. Kalau dia buat dosa, Allah tak redha. Tapi sampai Allah bila khabarkan Allah redha pada seorang itu, tak mungkin orang itu berpaling tadah hingga keluar daripada Islam, waliyahzubillah, jadi munafik sebagaimana disebutkan oleh sebagian orang. Baik. Khabar daripada Allah Subhanahu. Tak mungkin sebenarnya dalam Quran Allah sebutkan secara spesifik orang-orang ini masuk syurga ashabul jannah, tiba-tiba dia masuk neraka. Itu adalah pembohongan dalam khabar. Kita menuduh seolah Allah tak tahu apa akan berlaku kepada orang ini. Ataupun orang ini adalah tabbat yada abi lahabin wa tabba, sekali tiba-tiba dia boleh apa? Dia boleh bertaubatlah akhir-akhir hayatnya, last minute. Yang lebih teruk lagi dah mati pun. Lepas tu Allah boleh hidupkan dia. Lepas tu dia mengucap dua kalimah syahadah pula. Lepas tu mati balik, masuk syurga. Ini karangan sebagaimana mereka reka-reka kan tentang siapa? Tentang ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapa ni kononnya meninggal dunia kafir lah. Tapi lepas tu Allah hidupkan dia. Kemudian dia mengucap dua kalimah syahadah, mati balik. Ini macam cerita mati dalam iman. Baik. Tak payah nak cerita pasal sanad lah. Bukan kita nafikan bolehnya Allah SWT hidupkan yang mati. Itu tak ada hal tu. Dalam Quran banyak ayat-ayat, ada beberapa ayat yang menerangkan bahawa Allah SWT menghidupkan yang mati. Yang 100 tahun meninggal dunia kan ada. Alam tara ilal ladzina qila lahum alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim hadaral wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Tidakkah kau melihat pada orang-orang yang keluar daripada kampung halaman mereka, dan mereka dalam jumlah yang beribu, dalam jumlah ribuan, kemudian kerana apa? Kerana takut mati. Apa sebabnya? Ada yang mengatakan sebab takut diserang oleh musuh, ada kata disebabkan oleh ta'un. Baik, yang penting dia lari daripada kampung halaman mereka ni, ramai-ramai ni takut mati. Allah kata mutu, faqala lahumullahu mutu, matilah. Kalau Allah kata mati, mati semua, mati ribuan tu. Kemudian thumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Itu kita tak nafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita petikaikan adalah tentang apa ni? Tentang seorang, amalan seseorang itu selepas mati dia boleh bermanfaat baginya. Sedangkan kita tahu bahawa dalam banyak ayat Al-Quran, orang yang telah mati ni, macam mana pun dia nak balik semula kat dunia, tak akan boleh. Sebagaimana dalam suratul Mu'minun, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga dah datang pada salah seorang mati kepada salah seorang daripada mereka yang dah mati. Orang kafir ni akan kata apa? Qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke mana? Ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan, untuk beramal soleh. Kalau dulu mati kafir, sekarang nak mengucap dua kalimah syahadah lah tu. Nah, kalau dulu tak jihad, sekarang nak jihad lah tu. Dulu tak solat, sekarang nak solat. Dulu tak baca Quran, sekarang nak baca Quran. Kata Allah SWT, la'alli a'malu salihan fima tarak, dan dulu aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun, itu hanya kalimah yang kau katakan, yang dia katakan. Huwa qailuha, dan di belakang mereka yang selepas mati, barzakhun, ada apa ni? Penghalang. Sampai kepada hari yang mereka dibangkitkan. Lepas mati tak boleh balik ke dunia. Itu nas daripada Al-Quran. Kalau boleh, semua orang nak apa ni? Boleh balik semula. Baik. Jadi tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita kata radhiyallahu anhu itu sebaik-baik pujian yang boleh. Nah, dan setiap sahabat adanya
kelebihan masing-masing. Allah lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain dalam beberapa perkara. Annahu kana idza qama ila shalah, bahawa Rasulullah SAW apabila berdiri untuk solat, qama ila shalah, berdiri untuk menunaikan solat. Ada menyangka bahawa ini maknanya apabila nak diri tu qama minan naum ila shalah, berdiri bangun tidur. Ini bangun daripada tidur untuk solat. Jadi maknanya untuk solat malam. Sebab tu ada pembahasannya sedikit di bawah. Yang penting bila Nabi SAW nak solat, beliau akan baca apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardah. Dan nas panjangnya tu ada di dalam syarah. Kalau tak ada dalam syarah, dibacakan tu. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikina inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada lagi, tapi yang ringkasnya ini adalah doa Nabi SAW apabila dia masuk solat. Jadi ini digelar sebagai doa istiftah, doa pembukaan solat. Ini selepas takbiratul ihram. Jadi ini sifat solat Nabi SAW, baca istiftah. Apakah hukumnya wajib ataupun tidak? Wajib ke sunat? Dalil yang penting kita ada perbuatan Rasulullah SAW. Nabi buat sesuatu dalam solat. Apakah semua yang Nabi buat dalam solat hukumnya wajib, hukumnya rukun, tak buat dosa, tak buat tak sah? Baik, jawabnya tidak. Ada yang Nabi buat wajib, ada yang Nabi buat tidak wajib. Jadi macam mana kita nak tahu wajib ke tak wajib? Itu yang kita kembalikan kepada hadis pertama tadi. Orang yang salah, rosak solatnya. Nabi ajar tak untuk membaca doa istiftah? Tak ada. Tak ada kan? Yang menunjukkan bahawa doa istiftah ini tidak wajib. Kedua, dalam hadis kita ni, hadis Ali bin Abi Talib ni, adakah perintah dari Rasulullah SAW untuk baca doa istiftah sehingga kita boleh faham bahawa ia adalah perintah wajib? Jawabnya tak ada. Setakat perbuatannya Rasulullah SAW. Jadi ini termasuk sunat. Sunat di dalam solat. Baik. Sambungannya adalah Allahumma antal maliku. Jadi di sini Nabi SAW berdoa wajjahtu, aku menghadapkan wajahku. Wajjahtu wajhiya. Kepada siapa? Kepada yang menciptakan langit dan bumi, fatar. Baik. Dan di dalam Al-Quran ada Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Dalam surah Fatir, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Fatir ni maknanya sama macam khalq. Daripada sudut ia adalah mengadakan sesuatu daripada tidak ada. Penciptaan maknanya mengadakan sesuatu daripada tidak ada. Fatir. Terus adanya langit, adanya bumi. Jadi aku menghadapkan wajahku kepadanya. Habis wajah saja, habis hati tidak. Ini adalah menyebutkan sesuatu sebahagian daripada keseluruhan, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Maknanya semua sekali aku hadapkan kepada Tuhan ini. Nah, jadi dengan doa ini faedahnya kalau kita baca, start aja dengan ini. Kalau Allah Akbar pun belum boleh lagi khusyuk ke. Tapi kalau bila baca doa ini, kalau kita fahamlah, maka kita rasakan bahawa kita sedang menghadap Allah SWT menciptakan langit, semua langit dan bumi. Hanifan muslimah, dalam keadaan hanif, tidak menyeleweng, tapi tauhid. Musliman, dalam keadaan menyerah diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrikin. Aku tak campur dengan orang musyrikin, tak ikut serta dalam ibadah mereka, ritual mereka. Baik, apalagi dalam akidah mereka. Baik, aku bersama orang muslimin. Hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna salati, sesungguhnya ini ikrar daripada seorang hamba, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku ataupun kurbanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Bukan untuk negara ke, demi negara ke, kerana Allah semua tak ada. Semua kerana Allah saja.
lillahi rabbil alamin. Ada yang demi Allah untuk manusia lah, untuk manusia demi Allah, entah macam-macam lagi slogan. Kehidupan kita keseluruhannya, bukan hanya ibadat saja, semua kehidupan kita, hatta mati pun adalah untuk Tuhan sekalian alam. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan yang demikianlah aku diperintahkan. Jadi ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Wa ana minal muslimin, dalam lafaz ini, dan aku termasuk orang-orang muslimin. Dalam lafaz lain, wa ana awwalul muslimin, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, dalam suratul An'am. Baik, dua-dua tidak ada masalahnya. Wa ana minal muslimin, aku termasuk orang-orang muslimin yang menyerahkan diri. Wa ana awwalul muslimin pun sama juga. Aku adalah awal yang menyerah diri. Tapi bukanlah awal daripada sudut first, tapi maknanya yang bersegera. Ada lagi orang Islam sebelum kita. Jadi tidak salah kita baca wa ana awwalul muslimin, ini ditahqiqkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab sifat salat. Baik, kemudian sambungannya adalah doa Allahumma antal maliku, ya Allah engkau lah raja. Raja itu adalah yang memiliki. Al-Malik mestilah Al-Malik juga. Sebab itu dalam Quran, Malikin Nas, limanil mulkul yaum, bagi siapakah kekuasaan pada hari ini, yakni hari kiamat. Yaumala dalam surah Fatir itu apa? Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Tahukah kamu apakah hari ad-din, hari pembalasan? Kemudian kamu tahukah kamu apa tu hari pembalasan? Pada hari itu tak ada satu jiwa pun yang memiliki, yang berkuasa atas satu jiwa yang lain. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Sikit pun tak ada. Tak ada orang yang berkuasa pada hari itu. Sebab apa? Wal al-mulku yauma idzil lillah. Kekuasaan semuanya adalah milik Allah pada hari tersebut. Dan seorang raja yang berkuasa, betul-betul berkuasa, dia mesti boleh apa? Boleh memerintah. Boleh memerintah. Memerintah maknanya apa? Dia boleh perintah, buat ini, buat ini, buat ini. Dan dia mesti boleh melarang, jangan buat ini, jangan buat ini. Itu sifatnya seorang raja. Kalau dia cuma apa ni? Dia cuma dinasihatkan, dia tak buat apa-apa. Orang lain yang apa ni, nasihatkan buat gitu, buat gini, dia tak boleh cakap. Dia tak boleh suruh, tak boleh larang. Dia bukan raja sebenarnya. Baik. Jadi oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala mesti ada sifat, daripada sifat mulk, mesti ada sifat al-kalam. Dia mesti boleh berkata-kata. Mesti boleh perintah, mesti boleh melarang. Tak ada faedahnya awak ada raja, dia tak boleh perintah, tak boleh larang, tak boleh cakap apa-apa. Antal maliku, engkaulah raja, la ilaha illa ant. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali-Mu. Jadi macam mana nak sembah Allah SWT? Dengan apa? Dengan melaksanakan perintah raja tu. Kalau ni Tuhan, laksanakan perintah Tuhan. Dan dengan kita menjauhkan daripada larangannya. Itu cara kita beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Anta Rabbi, engkaulah Rabbku. Jadi dia beza antara Malik, Allah, dan Rabb. Rabb yang menciptakan aku, baik, yang mentarbiah aku, yang mentadbirkan urusanku, memberiku rezeki. Baik, apabila aku sakit, tak ada siapa yang boleh menyembuhkannya kecuali Allah. Kita cuma boleh usaha saja. Tapi yang menyembuhkan penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Syu'ara, apabila aku sakit, dialah yang menyembuhku. Wa ana 'abduka, engkau Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu, hingga ke akhir hadis tersebut. Jadi inilah doa iftitah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agak panjang juga, dan ini adalah riwayat dalam Sahih Muslim. Kemudian kata Ibnu Hajar dalam riwayatnya bahawa hadis ini berlaku untuk solat malam. Jadi kenapa nak disebutkan ni solat malam ke, bukan solat malam ke? Apa maksud solat malam kat sini? Solat sunat, solat tahajud selain daripada solat isya. Kalaulah
kita pastikan bahawa bacaan ini untuk solat sunat, solat malam. Jadi solat sunat, maka kita disunatkan untuk baca ini untuk solat sunat lah. Itu cara kita ittiba'. Betul? Untuk sunat, kita baca untuk sunat. Tapi kalau ni untuk wajib, kita boleh baca untuk wajib dan untuk sunat sebenarnya. Nah, tetapi kita dapati bahawa sebenarnya hadis ini bukan untuk solat malam. Itu dibahaskan oleh pengarang atau pensyarah kitab ini. Di bawah sana. Wa fi riwayatun lah ay li Muslim anna dzalika kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail. Baik, wa naqala al-musannif fi talkhis. Pengarang kitab ini kata San'ani telah menukilkan daripada at-talkhis Ibnu Hajar, ada menukilkan dalam talkhis kitab lain dari al-Imam Asy-Syafi'i wa Ibnu Khuzaimah annahu yuqalu fil maktubah, bahawa dibaca juga doa istiftah ini dalam solat fardu. Wa anna hadits Ali alaihi salam warada fiha, dan hadis Ali alaihi salam ini warid di dalam solat fardu juga. Ini nukilan Ibnu Hajar daripada Imam Syafi'i dan Ibnu Khuzaimah. Dua-dua adalah ulama mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i memang imamnya. Ibnu Khuzaimah adalah salah seorang ulama mujtahid mazhab Syafi'i. Dan perhatikan Imam San'ani, walaupun saya tak rasa ada dekat dalam terjemahan, dalam bahasa Arabnya alaihi salam. Ali alaihi salam. Maknanya salam sejahtera bagi Ali radhiyallahu anhu. Salah ke makna ni? Tak salah apa pun. Sejahtera kita selalu ucap assalamu alaikum wa alaikumussalam. Tak ada hal. Nah, kenapa tak sebut radhiyallahu anhu? Kita dah terangkan. Ini taqiyah lah kira kan. Beliau duduk di Yaman, di mana majoritinya adalah orang Syiah. Jadi daripada sudut biasa makna tak salah. Baik. Selagi tak ada i'tiqad yang bukan-bukan. Jadi tu kita anggap ada maslahat di situ. Kalau tidak kita kata radhiyallahu anhu. Fa'ala kalamihi huna, dan kalau kita ikut kata-kata pengarang kitab ini di sini, yahtamilu annahu mukhtassun biha hadha dzikr wa yahtamilu annahu 'am. Kalau kita lihat apa yang ada dalam hadis kita ni, ada kemungkinan bahawa boleh baca istiftah ini dalam solat sunat ataupun dia umum untuk solat wajib dan solat sunat. Dan itu yang lebih tepat. Sebab dalam hadis ini tak sebutkan perbezaan solat malam ke, cuma qama ila solat, bila dia berdiri untuk menunaikan solat. Wa annahu yukhayyarul 'abdu baina qawlihi uqaibat takbir, dan bahawa seorang hamba itu boleh memilih untuk membacanya selepas takbiratul ihram, ataupun apa juga perkataan yang menunjukkan kepada maknanya. Jadi Imam San'ani faham bahawa lafaz doa istiftah ini, dia bukanlah kita katakan ta'budi mesti baca ini, lain tak boleh baca. Dia faham macam tu. Maknanya kalau kita baca dengan lafaz lain yang maknanya lebih kurang macam tu, pun boleh. Yang penting adanya istiftah. Yang kata doa istiftah ni doa. Cuma yang afdal adalah baca apa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni untuk orang Arab senanglah. Mungkin dia nak doa dengan doa lafaz lain ke apa. Untuk kita dah tentunya kita nak hafal satu doa pun bukan main susah, apalagi nak karang satu composition. Jadi ini riwayat pertama tentang doa istiftah. Hukum telah kita terangkan bahawa hukumnya sunnah dan bahawa ia dibaca dalam doa dalam solat fardu dan solat malam. Ada pembahasan tentang sanadnya dekat dalam Tawdihul Ahkam. Baik, tentang riwayat wa ana minal muslimin dan wa ana awwalul muslimin, sebagai faedah kalau nak catat, dua-duanya ada dalam sahih Muslim. Tak tahu nombor ni dalam 771, nombor hadis 771. Dan telah kita terangkan apa maknanya awwalul muslimin.
bukan yang pertama daripada sudut bilangan, tapi adalah orang yang bersegera untuk yang pertama segera sekali nak menyerah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Nabi SAW dah tentu-tentulah dia adalah orang yang pertama sekali dari sudut bilangan yang masuk yang Islam. Baik, tentang yang menerangkan bahawa solat ini adalah solat fardu, bukan solat malam, ada di dalam Sahih Ibn Hibban, satu riwayat ini Sahih Ibn Hibban, dan ada tambahan idza qama ila salatil maktubah. Apabila Nabi SAW, kata Ali bin Abi Thalib, apabila beliau berdiri untuk menunaikan solat fardu. Jadi dah jelas dah ada tambahan. Dan tambahan daripada thiqah yang menerangkan solat apakah ini. Jadi tidak khusus untuk solat sunat. Baik, kita baca riwayat berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya apabila bertakbir untuk solat, beliau akan senyap seketika sebelum beliau membaca. Maka aku pun bertanya kepadanya, lalu beliau menjawab, aku berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Wahai Allah, jauhkanlah diriku dan daripada kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau telah menjauhkan dari antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khataayaya. Wahai Tuhanku, bersihkanlah aku daripada kesalahan-kesalahanku kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkan pakaian yang putih daripada kekotoran. Allahumma ghsilni min khataayaya. Ya Allah, cucilah ku daripada kesalahan-kesalahanku bil ma'i wath thalji wal barad, dengan air dan air sejuk, dan salji dan air sejuk. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini kata Ibnu Hajar radhiyallahu rahimallahu taala dari Abu Hurairah. Kali ini daripada Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau meriwayatkan hadis ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah. Rasulullah SAW biasanya bila bertakbir, setelah bertakbir untuk solat, fi shalah, dalam solat, maknanya untuk solat. Bertakbir dah masuk solat pun. Jadi ini dalil bahawa perkara pertama sekali yang Rasulullah SAW lakukan untuk solat adalah takbir. Dan apakah lafaz takbir? Tak disebutkan kat sini. Adakah Allahu Akbar? Adakah Allahu Azam? Adakah Allahu Akbar Kabira? Tambah lagi. Baik. Bagaimana kita tahu lafaznya? Dekat dalam riwayat lain banyak Nabi SAW berkata Allahu Akbar. Jadi ini memutuskan khilaf. Di sana ada khilaf di kalangan jumhur dan mazhab Abu Hanifah, mengatakan boleh dengan lafaz lain. Kita katakan ini adalah lafaz Nabi SAW dalam ibadat yang khas. Jadi hendaklah kita membaca apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kalau kita baca lain daripada lafaz ni, tidak sah. Walaupun lagi hebat pada awak, tapi dia tidak sah. Allahu Akbar, maka dah masuk solat. Ini dinamakan takbiratul ihram.
bacaan takbir yang mengharamkan. Sakata Hunayha. Jadi lepas takbir Nabi terus akan apa? Diam. Berapa lama? Hunayha. Jadi Hunayha ni adalah isim tasghir, maknanya sekejap, seketika. Tak lama sangat. Jadi qabla an yaqra, dia akan diam ini sebelum dia membaca. Lepas ni dia akan membaca, lepas diam sekejap, Allahu Akbar, diam sekejap, lepas dia akan baca. Baca apa dia agak-agak? Baca Al-Fatihah. Dan lepas baca Al-Fatihah, baca surah. Jadi isu kita ni sekarang adalah sifat solat selepas antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah, baca apa? Jadi telah terangkan ini adalah doa istiftah. Jadi Abu Hurairah tak dengar apa yang Nabi baca. Takkan Nabi diam saja. Jadi Abu Hurairah bukan setakat curious nak tahu, tapi nak belajar. Ada orang curious je, tahu dah, tahu sudah. Tapi orang yang nak belajar ni, dia nak tahu supaya dia nak amalkan. Kalau ia benda yang boleh diamalkan. Kalau dia tak boleh diamalkan, dia sesuatu yang berkaitan dengan keimanan, maka apa dia? Maka dia beriman dengan benda tu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia observe solatnya Nabi SAW. Baik. Kemudian beliau, bila ada kemusykilan, beliau tanya Rasulullah SAW. Jadi, apa engkau baca? Bila engkau lepas baca takbir tu, kau ada berhenti sekejap ya Rasulullah. Lepas tu baru engkau baca Fatihah. Apa benda tu? Buat apa tu? Baik. Faqal, Nabi SAW jawab ke tak jawab? Jawab. Bukan kata diamlah Abu Hurairah, banyak tanya. Ataupun dia kata Abu Hurairah ni rahsia Nabi-Nabi, orang pun tak tahu. Nabi SAW jawab. Aku berkata, faqala aku berkata, yang aku berkata ketika itu, Allahumma, sampai habis ni. Jadi ini adalah doa yang kita baca ketika itu. Siapa baca dapat pahala? Sunnah. Perhatikan, Allahumma ba'id baini. Wahai Allah, jauhkan di antaraku dan di antara dosa-dosaku. Ini semua aku. Macam tadi pun sama tak? Wajjahtu wajhiyya. Aku menghadapkan wajahku. Jadi ini doa untuk siapa? Untuk diri sendiri. Nabi doa untuk diri sendiri, bukan untuk semua. Nabi tak kata wajahna, wajahana, tak ada. Allahumma ba'id bainana wa baina khatayana, tak. Betul tak? Jadi boleh tak doa untuk diri sendiri? Imam ke bukan ni? Imam belakang ramai ni orang soft. Jadi di sini Nabi SAW baca doa untuk diri sendiri. Dan terdapat riwayat dalam kitab Sunan bahawa Nabi kata seorang yang jadi imam dilarang untuk apa ni? Doa untuk khaskan dirinya dalam berdoa. Dia tak boleh doa. Dan ada celaan yang buruk dalam riwayat tersebut. Jadi itu antara perkara yang dibahaskan oleh al-ulama. Baik, jadi ada jawapan. Pertama, mereka katakan hadis itu bermasalah dari sudut riwayat. Tapi kalau kita katakan hadis itu sahih pun, bahawa Nabi mencela seorang imam, bila dia jadi imam, dia doa, dia sebut diri dia sendiri je. Ampunkanlah dosaku, dan sebagainya. Masukkanlah aku dalam syurga. Sebut sendiri. Jadi kalau sahih pun, ia bukan untuk semua doa. Bukan untuk semua keadaan doa. Siapa tahu bila yang boleh, bila yang tak boleh. Waktu dia diam-diam. Kalau dia kuat-kuat macam mana? Kunut pun boleh baca diam-diam ke? Tempat kita ada 4 orang baca kuat, ada 4 orang baca diam, senyap. Yang betul dekat sini adalah kenapa agak-agak tak boleh ni kita bila jadi imam kita baca doa untuk diri sendiri, sedangkan belakang ada makmum. Cuba bayangkan, Allahumma hdini fiman hadait, amin, betul tak? Wa'afini fiman afait, amin. Sedaplah imam tu. Ya Allah, tunjukkan aku kepada jalan yang kau berikan petunjuk, afiahkan aku dan sebagainya. Orang semua amin untuk dia. Semua orang nak jadi imam macam berikan aku zaujah yang salihah, anak yang baik, harta yang banyak, amin, amin, amin. Wah, semua dia dapat ni.
Jadi kata Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, bila doa itu jenis yang diaminkan oleh makmum, haram ataupun makruh. Kebanyakan ulama kata makruh. Sebab ni buat orang benci lah. Tamak imam. Tapi kalau ni bukan yang jenis diaminkan, seperti dalam doa iftitah sebab dibaca perlahan, lagi apa? Dalam doa-doa lain lah. Dalam sujud ke, ataupun lepas tasyahud ke, maka boleh saja kita doa untuk diri kita sendiri secara khas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita kembali kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir dalam solat, beliau diam sejenak sebelum beliau membaca. Maka aku bertanya kepada beliau tentangnya. Lalu beliau bersabda, aku berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Hingga ke akhir hadis tersebut, hadis muttafaqun alaih. Yang ini dikeluarkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita akan menguraikan makna doa ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku berkata Allahumma. Allahumma maknanya ya Allahu. Wahai Allah. Jadi ini adalah salah satu daripada bentuk tawassul dengan menyebut nama Allah, dengan menyeru nama Allah. Dan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang bagus, maka fad'uuhu biha, berdoalah dengannya. Jadi dengan menyebutkan nama-nama ini. Tapi bukanlah maknanya doa dengan semua nama Allah 99 kita baca. Tidak, bukan maknanya macam tu. Tapi kita ambillah, kita serulah nama Allah SWT yang sesuai dengan permintaan yang terdapat di dalam doa kita. Kalau minta rezeki, kita sebutkan nama Allah Ar-Razzaq. Kita kalau minta pengampunan, minta dengan Tawwabur Rahim atau Ghafurur Rahim dan seumpamanya. Jadi Allahumma ya Allah ba'id baini wa baina khatayaya, jauhkanlah. Jadi satu permintaan daripada seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi dia bukan perintah daripada atas ke bawah, dan dia juga bukan perintah antara sesama taraf, kawan dengan kawan contohnya. Tak, ini adalah permintaan daripada, tolak daripada yang bawah kepada yang atas. Jadi dinamakan permintaan doa. Ba'id, jauhkanlah. Jadi bukan perintah mesti nak kena buat tau, tak. Tapi permintaan. Ba'id baini wa baina, jauhkanlah antaraku dan antara kesalahan-kesalahanku. Khati'ah adalah singularnya, pluralnya adalah khatai. Khataya. Khataya, ya lagi satu kat belakang tu adalah kepunyaanku. Ini adalah dhamir kepada yang berkata-kata. Jadi kesalahan-kesalahanku. Kesalahan-kesalahanku ini adalah dosa-dosaku yang aku lakukan, di mana aku kurang di dalam melaksanakan perintah Allah ataupun aku melanggar larangan Allah, maka jauhkanlah aku daripada dosa-dosaku. Kata As-San'ani rahimahullah ta'ala, al-muba'ada al-muradu biha mahwu ma hasala minha. Penjauhan ini yang dimaksudkannya adalah menghilangkan apa yang berlaku daripadanya. Jadi kalau ada kesalahan, kita minta Allah SWT mahwukan, padamkan. Itu satu. Ataupun awil asmah amma ya'ti minha, ataupun kita minta pemeliharaan. Kalau belum berlaku, kita minta pemeliharaan, jangan sampai kita melakukan kesalahan itu. Ya. Jadi kalau kita minta pengampunan, maknanya dah buat ke belum? Dah buat. Tapi kalau minta dijauhkan, sepatutnya apa? Belum buat pun. Sebab itu dua-dua makna boleh ditafsirkan di sini. Jadi antara kita dan antara dosa-dosa kita tu dijauhkan. Berapa jauh? Rasulullah SAW kata, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana kau telah jauhkan di antara timur dan barat. Jadi di dunia ni, jauh antara timur dan barat. Jadi jauhkanlah aku dan dosa-dosaku begitunya jauh. Jadi dah jauh maknanya apa? Kalau berlaku diampunkan ataupun
tak boleh, tak sempat nak buat pun. Allah SWT dah jauhkan. Ayuh. Kalau Allah berikan kita kurnianya, kadang-kadang Allah SWT boleh pelihara seseorang itu daripada melakukan dosa. Jadi tidak akan bersatu aku dan dosa-dosaku. La yajtami'u huwa wa khataayaya. Baik, Allahumma, itu doa pertama. Naqqini min khataayaya. Wahai Allah, bersihkanlah aku daripada kesalahan-kesalahanku. Jadi permintaan untuk membersihkan. Tadi minta jauhkan, diminta bersihkan. Kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Bagaimana pakaian putih itu dibersihkan daripada kekotoran. Jadi macam gitu punya bersih. Pakaian putih kalau dah dibersihkan daripada kekotoran akan nampak apa? Putih. Dah tak ada nampak apa-apa copok-tompoknya. Dan kenapa dikhaskan pakaian yang berwarna putih? Kenapa tak warna beige pula? Warna lain sikit. Jadi jawabnya apa? Kalau dah putih tu, bila sikit aja kekotoran akan mencacatkan pakaian tersebut. Dah tak putih lagi. Sikit aja dah nampak. Tapi kalau dah dibersihkan, nampaknya bersih. Betul-betul putih. Jadi kalau seorang itu dibersihkan dosanya, sebagaimana kain putih dibersihkan daripada kekotoran, maknanya dah suci terus daripada apa juga kekotoran. Sebagaimana kain putih bersih. Danas maknanya kekotoran. Apa juga jenis kekotoran. Allahumma ghsilni, wahai Allah, cucilah diriku. Min khataayaya, daripada dosa-dosaku dengan air salji dan al-barat, air embun. Ataupun air sejuk lah, sebab air embun tu pun sejuk, dia turun bila baru tengah sejuk-sejuk baru nak naik matahari. Jadi disuruh cuci dosa-dosa itu dengan air-air ini. Jadi apa beza cuci dekat sini dengan bersihkan di atas? Naqtini daripada naqawah maknanya bersih. Bersihkan macam pakaian. Tapi kalau cuci maknanya dengan air. Maknanya betul-betul punya cuci dengan air. Kata ulama, di dalam hadis ini, kata Ibn Daqiq al-Aid, Nabi SAW bertahap-tahap naik dalam permintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baginda telah memulakan dengan menjauhkan daripada dosa. Atas daripada menjauhkan daripada dosa adalah mencuci daripada dosa. Cuci. Dan atas lagi daripada cuci adalah membasuh daripada dosa. Jadi dia ada step sampai kepada yang paling tinggi. Bila dah cuci gini, dah tentu tak ada dosa. Dah tak ada dosa. Sebab tu kata dalam Sun'ani menukilkan daripada hal tersebut. Jadi itu adalah ghayatul mahwi, adalah pensucian yang paling habis, yang paling kemuncak, iaitu dengan ketiga-tiga jenis pensucian ini. Itu beliau mengatakan kerana pakaian itu berulang-ulang padanya tiga perkara. Manqiyah yakunu fi ghayatin naqa. Jadi kalau ada dicuci, maka ia akan menjadi sebersih-bersihnya. Cuma terdapat permasalahan di sini. Kenapa Nabi SAW minta dicucinya dosa-dosanya dengan air sejuk? Kan ada bilma, air okeylah, as-salji, air sejuk. Kenapa tak dicuci dengan air panas? Kalau kita nak cuci kekotoran, nak bunuh kuman, kita pakai apa? Air panas lah. Lagi bersih. Kenapa dicuci dengan air sejuk? Apa jawapan ni? Apa hikmah ni? Siapa tahu? Dosa ada hararah, ada kepanasan. Baik, hati sakit tu yang buat dosa.
Jadi ada kepanasan di situ dan dia akan mengakibatkan pemilik dosa itu masuk dalam api pula. Jadi pencucian yang baik, kalau kita cuci dengan air panas, panas dengan panas makin panas. Jadi kalau kita cuci dengan air sejuk, maka apa ni? Panas tadi akan hilang. Nah, itu hikmahnya. Ni ulama nampak kenapa tak cuci dengan air panas, lalu mereka datangkan taklil ini. Tapi ini semua adalah ijtihad lah. Kalau kita tak tahu ni pun tak apa, yang penting kita apa ni? Kita ikut. Sebab inilah sebaik-baik doa yang boleh kita baca dalam tempat ini, dalam tempat doa istiftah ini. Kata San'ani lagi, dalam hadis ini terdapat dalil bahawa Nabi SAW membaca zikir ini di antara takbir dan qiraah, yakni bacaan. Dan ia dibaca secara sir, secara perlahan. Yang ini tak didengar oleh makmum, itu asalnya. Sebab tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia pun bertanya. Kemudian kata beliau, annahu yukhayyarul 'abdu baina hadha ad-du'a wa ad-du'a alladhi fi hadis Ali alaihi salam. Bahawa seorang hamba tu boleh aja pilih doa yang ini, doa hadis Abu Hurairah ni, ataupun baca wajah tu wajhiyah, iaitu hadis Ali tadi. Au yajma'u bainahuma, boleh saja kalau nak combinekan dua-dua doa. Itu fahamannya San'ani rahimahullahu ta'ala. Jadi dia pilih maslak kumpulkan doa-doa iftitah ni. Tapi di sana ada pendapat lain. Mereka berkata kita dapati Nabi tak combinekan doa iftitah ni. Kita dapati dalam satu solat ni Nabi baca doa iftitah ni, dalam solat lain Nabi baca doa iftitah lain. Jadi yang terbaik adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita nak ikut sunnah, yang baik sekali adalah kita buat macam tu. Sekejap-sekejap kita baca doa yang ini, kemudian kita baca doa yang itu, maka dengan itu kita lebih menepati sunnahnya Rasulullah SAW. Itu satu. Kedua, kalau kita amalkan semua doa ni, maka kita susah nak lupa doa-doa ni. Berbanding dengan kita pilih satu, lepas tu kita lazimkan satu je, maka yang lain kita akan lupa. Nah. Dan kalau kita dah gabungkan doa ni, nanti kita lepas baca takbir, diam bukan main lama. Baca doa je. Sedangkan sunnah Nabi SAW, diamnya berapa? Sekejap je, hunaiha. Yang terbaik adalah kita ambil ini ataupun ambil ini. Baik, tapi kalau ada yang nak gabungkan ke apa semuanya, itu kita katakan ada ulama yang membolehkan. Baik. Yang penting adanya sunnah untuk membaca doa istiftah. Kita teruskan kepada hadis berikutnya, hadis 256 ke 257 ni. Nah, wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqul subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Rawahu Muslim bisanadin munqati' wa Daraqutni mausulan wa mauqufa. Kata Al-Hafiz rahimahullah, dan Umar radhiyallahu anhu biasa berkata, subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau wahai Allah, dan dengan memujimu, wa bihamdika, wa tabarakasmuka, dan maha berkah namamu, wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi keagunganmu, wala ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan yang disembah kecualimu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad yang munqati'. Apa makna munqati'? Sanadnya terputus. Alamak, macam mana ni? Hadis dalam Sahih Muslim, sanadnya terputus. Kata sahih, kalau sanad terputus sahih ke tidak? Dah tak sahih. Sebab syarat sanad yang sahih, hadis yang sahih, sanadnya mesti bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Tak boleh ada terputus. Walaupun dalam sanad tu semuanya fiqah belaka, kalau kita dapati bahawa antara perawi dengan perawi yang lagi satu, gurunya terputus, maknanya dia tak jumpa, dia tak dengar gurunya, maka ketika itu hadis ini terputus. Hadis ini dhaif. Sebab itu kata Ibn Hajar, wa Daraqutni, ia juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni.
mausulan wa mauqufa. Dalam keadaan sanadnya tidak terputus tapi mausul, maknanya bersambung. Wa mauqufan, mauquf maknanya terhenti pada siapa? Pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kita ada dua sanad, satu sanad yang terputus dalam Sahih Muslim, satu lagi adalah sanad bersambung dalam Daraqutni. Jadi apa hukum hadis ni? Nak ambil yang terputus ke nak ambil yang bersambung? Nak ambil yang bersambung, bukan ini Imam Muslim. Tak, bukan macam tu Kalau kita ada yang lemah, ada yang kuat, kita ambil yang kuat. Kita ambil yang kuat. Kita tinggalkan yang lemah. Yang lemah tu tak boleh mencacatkan, kecuali ini adalah syadz dan sebagainya. Cuma permasalahannya, kenapakah Imam Muslim rahimahullah ta'ala yang mensyaratkan bahawa hadis-hadis di dalam kitabnya itu semuanya hadis yang sahih, bersambung sanadnya, sekali dia riwayatkan hadis yang terputus sanadnya. Maka ini dijawab oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala apabila beliau mensyarahkannya. Kita pun dah baca sebenarnya hadis ini dalam kajian kitab Sahih Muslim. Beliau kata Imam Muslim bukan sengaja nak riwayatkan hadis ini. Bukan sengaja, maknanya bukan tujuannya yang utama nak riwayatkan hadis Umar bin Khattab ni. Bahawa beliau apabila baca doa iftitah, dia baca doa ini. Tak, dia bawa hadis lain. Dan dalam hadis tu ada cerita. Hadis tu ada cerita tentang Umar bin Khattab. Jadi dia bawa sekali. Dan Imam Muslim ni, kita tahu manhaj dia bila mengarang kitabnya, dia tak biasa putus-putuskan hadis. Dia kalau riwayatkan hadis tu, sebagaimana yang dia dengar daripada gurunya secara full, secara komplit, dia tak putus-putuskan. Jadi dia bawa semuanya. Dan yang dia inginkan adalah yang satu lagi hadis kat dalam riwayat tersebut. Yang itu memang disyaratkan sahih, yang ikut syarat sahihnya. Tapi yang terputus ini oleh kerana memang ada kat situ, ada dekat situ. Tapi bukan ini hadis yang sahih menurut Imam Muslim. Dan penyakitnya adalah pada salah seorang perawi ini, ada pembahasan panjang lebar, Ibnu Lubabah. Beliau ini tidak jumpa kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi terputus dekat situ. Tapi ini tidak mencacatkan hadis sebab kita ada riwayat lain yang bersambung sanadnya. Bahkan riwayat ini walaupun daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita katakan dia bersambung, walaupun bukan sampai pada Rasulullah SAW, tapi doa iftitah ini adalah yang paling rajih, yang paling baik, yang paling bagus dibaca mengikut mazhab Hambali, mengikut Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Kenapa itu yang dipilih? Ada banyak doa iftitah lagi dalam Sahih Bukhari dan Muslim lagi. Lagi Rasulullah SAW yang baca. Yang ini Umar yang baca. Tapi kenapa Imam Ahmad pilih riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau ni imam hadis, takkan dia tak tahu mana yang rajih, mana yang tidak. Kenapa dia pilih ini? Dia suruh mazhab dia baca yang ini. Sebab ada kisah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan doa iftitah ini di atas mimbar di Masjid Nabi depan sahabat semuanya. Dia baca dan dia ajarkan doa iftitah ni depan sahabat semuanya. Walaupun tak kata Nabi buat. Dan sahabat-sahabat tak ada satu pun yang mengingkarinya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini dalil bahawa apa ni? Inilah doa iftitah yang terpilih. Bukan dinafikan yang lain. Tapi yang paling bagus adalah yang ini. Sebab sahabat-sahabat ijma'. Ada amalan sahabat terhadap doa ini. Ini afdal daripada yang lain. Afdal bukan maknanya ini saja yang sahih. Lain semua sahih juga. Tapi ini yang afdal. Sebab tu dalam mazhab Hambali, kalau kita baca dalam kitab sifat solat masyayikh kita, maka mereka akan pilih doa iftitah ni. Dan dia mudah aja, pendek je. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Pendek je kan? Pendek. Ni lagi-lagi kalau nak cepat lah kan? Nak cepat. At least baca yang ini. Ada lagi satu lagi cepat lagi. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila. Cuma yang itu pun bukan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada kelebihan dia sendiri. Bahawa
Nabi tanya, siapa yang baca tu? Allahu Akbar kabirah. Jadi jawab seorang tu, aku baca. Nabi kata, aku dapati bahawa pintu langit dibuka. Nak terima kalimat tersebut. Sebab tu sebagian ulama pilih pula doa iftitah ini. Okey. Jadi kita katakan yang afdal sebenarnya adalah apa yang Nabi baca. Macam mana pun yang afdal lah apa yang Nabi baca. Dan mereka mengatakan walaupun Umar tak kata Nabi baca, hukumnya adalah hukum marfu'. Maknanya seolah Nabi yang baca. Tak mungkin Umar ajar macam itu depan sahabat-sahabat semua. Sahabat tak cakap apa-apa kalau dia tak dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau demikianlah ia rajih sebab Nabi baca dan disetujui oleh sahabat. Adapun hadis Allah Akbar kabira walaupun langit terbuka untuknya, ia bukan sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, tapi diikrarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi awak tak boleh kata adalah sunnah Nabi baca ni. Nabi tak baca. Walaupun Nabi kata doa doa ini diambil oleh malaikat, dibukanya pintu langit, Nabi tak baca. Nabi tak suruh pula sahabat-sahabat baca. Nabi kata boleh je. Jadi ini status dia kurang daripada yang Nabi SAW sendiri baca. Sebab yang Nabi baca siapa ajar? Allah SWT yang ajar. Jadi lagi bagus daripada apa yang diijtihadkan oleh sahabat. Jadi dia adalah dibolehkan, tapi dia tak sunnah. Ini antara contoh. Buat je dapat pahala, tapi tak sunnah. Kalau orang tanya awak, ada tak satu ibadat yang buat je dapat pahala, bagus buat, tapi tak sunnah? Ini dia. Salah satu daripadanya. Membezakan antara ijtihad seorang yang diikrarkan oleh Nabi SAW dengan sesuatu yang memang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ada yang mengatakan, kita pergi pada hadis tadi, ini menunjukkan bolehlah kita ijtihad pandai-pandai dalam apa? Dalam ibadat. Tak payah semua nak ikut sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang kita boleh buat benda baru pun tak apa. Tak semuanya dolalah. Kalau dolalah maknanya betul langit boleh dibuka. Jadi kalau kita rasa nak baca apa, baca. Nah, itu sahabat tu buat. Nanti orang bawa baca contoh lagi. Ini favourite Jadi syubhat ini kita katakan, awak kalau sekarang anggap bahawa sesuatu perbuatan itu hasanah, baik, siapa yang akan endorse perbuatan awak bahawa ia betul-betul baik? Adakah Nabi masih hidup sekarang? Ataupun Nabi kalau hidup pun Nabi nampak ke apa awak buat, sehingga kan Nabi kata bahawa ni bagus, ni dapat pahala sekian-sekian. Kalau tak mungkin itu berlaku, mana awak boleh yakin bahawa apa yang awak lakukan, yang awak rasa baik ni, macam mana yang sahabat lakukan depan Nabi SAW, kemudian diakui oleh Nabi SAW, dapat endorsement direct straight daripada Rasulullah SAW, maka boleh sama. Jadi bezanya ijtihad sahabat yang ditakrirkan oleh Rasulullah SAW dengan apa ni? Dengan orang yang buat satu benda yang tidak diajar oleh Nabi SAW sekarang ini, maka bezanya adalah dapatnya takrir. Itu sangat penting. Siapa yang buat sekarang tak dijamin perbuatannya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada ancaman pula. Siapa yang buat benda yang tak ada daripada sunnah aku, daripada urusanku, maka apa dia? Dia tertolak. Dia tertolak tau. Bukan mungkin diterima, mungkin ditolak tau. Nabi terus kata apa? Ditolak. Siapa yang buat sesuatu yang bukan daripada sunnah aku, mungkin diterima, mungkin ditolak ke? Ditolak. Mesti ditolak. Dia lagi teruk daripada pergi kasino. Kasino mungkin menang, mungkin kalah. Dan kalau dah kalah, mungkin boleh terjun je kat bedok reservoir. Tak tahu lah pasal dia terjun, Allah Allah. Dah kena buang karen, kena pasang lampu dia sepanjang malam. Tapi kalau buat bid'ah, confirm tertolak. Jadi sama ada kita nak ambil apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, jangan buat bid'ah, ataupun awak nak ambil apa sesuatu yang mutasyabihat. Kan tu mutasyabihat, jelas ni. Sahabat ijtihad depan Rasulullah SAW. Okey, balik kepada hadis ini.
Baik. Terdapat satu lagi hadis, kita ambil lagi sikit lah. Wa nahwuhu an Abi Sa'id al-Khudri marfu'an 'inda al-khamsah wa fihi wa kana yaqulu ba'da takbir a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang artinya dan sepertinya dari Abu Sa'id al-Khudri secara marfu' yang diriwayatkan oleh al-khamsah, dan di dalamnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata selepas takbir, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maksudnya aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui daripada syaitan yang direjam, min hamzihi, yakni daripada kegilaan, daripada gila, wa nafthihi, daripada kesombongan, dan mengatakan daripada sihirnya, wa nafthihi, daripada tiupannya. Ada yang mengatakan daripada gangguannya, daripada kata-katanya mengganggu ataupun was-wasnya. Itu semua disebutkan oleh ulama tentang tafsiran kalimat-kalimat dalam doa ini. Jadi di sini ada satu lagi doa istiftah. Kalau kita namakan dia doa istiftah, dan itu zahir yang difahami oleh pengarang kitab kita rahimahullah. Kata beliau wa nahwuhu, dan sepertinya dari Abu Sa'id al-Khudri. Sepertinya seperti apa? Nya balik pada apa? Balik pada hadis Umar bin Khattab. Maknanya ada lafaz lain, tambahan. Adanya subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk a'udzubillahi samii'il 'aliim. Itu dia. Ada tambahan. Tadi hadis Umar, ini hadis Abu Sa'id al-Khudri. Tapi kali ini secara marfu'. Yang kata ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Umar bin Khattab. Nabi yang kata selepas takbir a'udzubillahi samii'il 'aliim. Dan Nabi yang kata subhanakallahumma bihamdika. Yang tadi. Baik. Daripada sudut hadis, kita bicarakan daripada sudut riwayat pula. Adakah hadis ini sahih ataupun tidak? Para ulama menta'lilkan hadis ini, mendhaifkan hadis ini. Hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala dan beberapa ulama lain. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau mensahihkan hadis ini. Kata sahih li ghairihi. Baik, kerana kecacatan yang disebutkan itu tidak begitu kuat sehingga kita mesti menolak riwayat perawi tersebut. Jadi beliau menguatkan hadis ini. Tak tahu dalam nota kaki dia kata apa? Sahih ya? Jadi itu ijtihad antara dua ulama ini. Adapun kita selepas itu kita nak lihat makna di dalam hadis ini, kemudian kita nak terangkan kedudukan hadis ini. Macam mana nak amalkan? Yang pertama maknanya a'udzu, aku berlindung. Minta perlindungan dengan Allah, yakni kepada Allah. Maknanya hanya kepada Allah. Dan ini dalil bahawa al-isti'azah itu adalah satu ibadat dan haram hukumnya kita minta perlindungan kepada selain Allah, kepada jin lagi haram, kepada manusia haram, bahkan termasuk kepada syirik. Kita tak boleh minta perlindungan melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran pun banyak. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas kan. Tapi berapa ramai orang yang minta perlindungan kepada selain Allah, minta perlindungan kepada datuk, nenek bunian dan sebagainya, macam-macam dekat hutan. Kepada dewa tu, dewa ini. Jadi itu semua menyalahi ajaran Al-Quran. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim, yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi bukan a'udzubillah aja, ada as-sami'il 'alim. Kemudian minasyaitan, daripada apa? Daripada syaitan. Minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Ar-rajim, yang direjam. Siapa yang rejam dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maksudnya adalah yang dibuang daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-marjum,
yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa minta perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan? Sebab gangguan syaitan ni tak ada siapa yang boleh benteng kecuali Allah SWT. Kita dah tak nampak dia. Baik. Dan dia ada kat dalam badan kita, dia jalan kat darah kita. Macam mana kita nak elakkan diri daripada dia? Dan termasuk syaitan adalah jin juga. Dia boleh masuk dalam badan orang. Dia boleh was-was kat kita bila-bila masa saja. Dia boleh buat kita lupa. Baik. Bila azan dikumandangkan, memang dah dia cabut sampai terkentut-kentut. Jauh berapa kilometer. Baik. Tapi nanti datang balik. Sekejap dia datang balik. Sebab apa? Dia terbang laju. Kemudian bila qamat, dilaungkan, dia keluar lagi. Baik. Bila kita start solat, datang balik. Lepas tu dia datang, apa dia buat? Join solat. Allahu Akbar. Duduk kat soft. Tak ada lah. Soft yang longgar-longgar tu lah yang dia masuk. Kemudian apa dia buat? Dia bisik-bisikkan kat dalam orang yang sedang solat. Uzkur kadha, ingat itu, ingat ini. Yang dulu waktu sebelum solat tak ingat terus benda ni. Dah time solat baru ingat. Nak buat itu, nak buat ini. Tadi tak buat itulah, tadi tak buat ini. Lepas tu cakap, nanti aku nak cakap dengan fulan ni. Ini. Macam-macam idea datang ketika solat. Semua ingat kecuali apa yang dia baca. Kadang-kadang rakaat pun dia tak ingat. Kalau hafalan dia tak ingat tu satu cerita lagi. Tapi rakaat pun tak tahu. Ni 3 ke, ni 4 ke. Sampai macam itu gangguannya syaitan. Jadi apakah ubatnya? Minta perlindungan daripada Allah. Nabi SAW sendiri minta perlindungan kepada Allah SWT. Apa lagi? Kita. Jadi syaitanir rajim daripada hamzihi telah kita tafsirkan. Hamzihi maknanya apa? Sawannya. Dia akan datang dan akan buat orang dia sakit sawan, jadi gila. Al-junun. Ya kan? Wa nafkhihi maknanya al-kibr, daripada kesombongan. Ada kata daripada sihir. Wa nafsihi, daripada was-wasnya. Semua ini adalah kerja syaitan. Kalau ada manusia yang buat macam itu, maknanya dia sedang buat amalan syaitan. Dia adalah geng syaitan. Selalu was-waskan orang. Baik. Kalau hadis ini sahih, maka kita amalkan. Siapa yang mengikuti pendapat ulama yang mensahihkannya, maka bolehlah dia amalkan hadis ini. Dan bilakah membacanya? Zahirnya macam tadi. Baca selepas takbiratul ihram. Yang ini kira doa iftitah. Tapi ada ulama mempersoalkan, mungkin ni bukan doa iftitah. Doa iftitah yang tadi, sebab sebelum ni Nabi baca, kalau ikut riwayat ni pun Nabi baca macam mana yang Umar baca, subhanakallahumma bihamdika tadi. Jadi dah habis doa iftitah. Yang ini adalah minta perlindungan untuk mula baca apa? Surah Al-Fatihah. Sebab kita diperintahkan, Nabi pun masuk juga, sebelum nak baca Quran, baca apa? Ta'awuz. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dalam surah An-Nahl. Apabila engkau membaca Quran, maka hendaklah engkau minta perlindungan kepada Allah minas syaitanir rajim, daripada syaitan yang dirjam. Dan ini umum, sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Baik. Jadi kalau Nabi baca ni, kemungkinan ini bukan doa iftitah tadi, bukan zikir doa iftitah sambungannya, tapi adalah melaksanakan perintah yang ada dalam Al-Quran. Baik, jika demikian, maka kita katakan boleh baca lafaz ni dalam solat ataupun luar solat. Jadi kalau solat pun kita buka Quran, kita sebelum nak baca, boleh aja kita baca a'udzubillahi minasyaitan, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitanir rajim min hamazi wa nafthihi wa nafthihi. Boleh aja baca. Sebab apa? Ia bukan apa doa iftitah yang khas untuk solat. Baik. Kalau boleh baca dalam solat, boleh aja baca di luar solat. Tapi kalau siapa yang menganggapnya sebagai doa iftitah dengan sanadnya sahih apa semuanya, sepatutnya tak boleh kita baca untuk luar solat. Ini doa iftitah. Kemudian ada orang meragukan bahawa ini sahih, satu lagi.
Sebab kita dapati bahawa dalam Al-Quran, ayat yang kita baca tadi tak ada sebut As-Sami'il Alim. Cuma apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi. Tak ada billahi Sami'il Alim. Minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita nak amalkan macam mana sebelum nak baca Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan. Tetapi dalam ayat lain ada pula sebut minta perlindungan. Dalam nak minta perlindungan tu ada pula sebut As-Sami'ul Alim. Ni kita kena search dalam database. Siapa tahu kat dalam Quran ada tentang As-Sami'ul Alim? Dalam surah Fussilat. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani fasta'iz billahi innahu huwas sami'ul alim. Apabila kamu diganggu oleh syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah tu Maha mendengar lagi Maha melihat. Dekat situ ada. Tapi ulama mengatakan ayat ni tak ada kaitan dengan apa? Baca Quran. Beza dengan ayat tadi. Okay. Jadi Allahu a'lam. Kalau kita anggap hadis ni sahih, kita baca. Kalau anggap dia sebagai doa iftitah, kita baca dalam iftitah. Kita tak baca kat tempat lain. Baca lain kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu saja. Allahu a'lam. Satu permasalahan lagi. Kita dapati bahawa di dalam riwayat ini, riwayat Umar ini, kita ada riwayat yang bukan yang terputus tu dah selesai lah. Satu terputus, satu bersambung. Kaedahnya kita ambil yang mana? Yang bersambung. Tapi kita ada lagi satu masalah. Satu terhenti mauquf kepada Umar bin Khattab. Satu lagi apa? Mausul, marfu' sampai kepada Rasulullah SAW. Satu Umar yang kata, satu lagi Rasulullah SAW yang cakap. Kenapa kita tak jadikan, kalau ikut macam tadi, maknanya apa? Kita jadikan ni sebagai kata-kata Rasulullah SAW lah. Bukan kata-kata Umar aja, tapi kata-kata Rasulullah SAW. Boleh tak macam tu? Kita hadis mauquf, sahih mauquf, kita ada dhaif marfu'. Faham ni? Bukan setakat marfu' biasa, dhaif marfu'. Boleh tak hadis dhaif marfu' ni combine dengan hadis sahih mauquf ni, dia jadi sahih marfu'? Ni sikit pembahasan dalam ilmu hadis. Dia jawabnya tak semestinya boleh. Tak semestinya boleh, maknanya tak semestinya tak boleh lah. Kita sekarang ada satu riwayat yang terhenti pada Umar bin Khattab. Satu lagi riwayat Nabi yang katakan, tapi dhaif. Jadi kita sepatutnya asalnya yang dhaif tu dhaif, yang sahih tu sahih, yang sahih sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kecuali adanya apa? Adanya tanda-tanda bahawa ia dikatakan juga oleh Rasulullah SAW. Seperti apa? Perawi yang dalam mauquf tu sama juga perawi yang dalam hadis yang marfu', yang dhaif. Contohnya, kalau hadis mauquf tu sampai pada Umar kan, tentulah hadis yang marfu' tu tapi dhaif pun melalui Umar bin Khattab. Rasulullah bersabda. Mungkin kita boleh katakan apa? Okeylah, Umar dapat daripada Nabi lah. Tapi hadis kita ni, yang kedua ni, hadis Umar ke hadis orang lain? Hadis sahabat lain? Hadis sahabat lain siapa dia? Abu Sa'id Al-Khudri. Sebab tu Imam Ahmad yang lain apa? La yasluhu hadzal hadis. Hadis ni tak boleh pakai. Dan orang bagi tahu tentang apa ni? Tentang hadis. Jadi ada tanda-tanda bahawa tidak sahih hadis ini. Baik. Jadi, Tapi makna hadis serupa itu maknanya serupa apa ya? Hadis apa? Yang ini kan wanahwu maknanya depan dia tu sama. Yang tadi subhanakallahumma bihamdika tu ada sambungan dia yang ini.
Ada yang seperti macam ni. Right. Ada tambahan. Itu yang saya katakan tadi. Adakah ini termasuk iftitah ke ataupun ini adalah isti'azah ta'awuz untuk baca Quran? Right. Satu lagi permasalahan dalam 2 hadis sebelum ini kita baca lepas maghrib tadi, bahawa Nabi baca doa iftitah dan Nabi khaskan untuk dirinya doa tersebut. Dah selesai kan? Kita katakan boleh kalau bukan diaminkan oleh makmum. Tapi satu permasalahannya, Nabi minta apa tu dalam doa iftitahnya? Jauhkan daripada dosa-dosaku, bersihkan daripada dosa-dosaku. Lagi apa? Cuci dengan air, dengan apa semuanya dosa-dosaku. Itu kinayah lah, bukan dosa. Itu dicuci dengan air boleh bersih? Boleh? Letak air sejuk, letak air saja terus boleh bersih? Bukan lah. Itu majaz namanya. Itu jelas majaz. Cuma menunjukkan bahawa Nabi SAW ni ada dosa ke tidak? Kalau ikut zahir hadis tu, ada dosa. Sikit ke banyak? Banyak lah. Khotoyat plural. At least lebih daripada 2. 3 and above dah plural kan, jamak taksir. So adakah Rasulullah SAW ni ada dosa? Sehingga kan bila dia masuk je nak solat, dia minta pengampunan daripada dosa. Jangan cakap hadis ni lah. Yang kita baca tu nak cari Lailatul Qadar, kita macam apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Buat apa minta pengampunan, pemaafan kalau awak tak ada dosa? Ni dah masuk masalah akidah tu ke masalah fikir biasa ni? Akidah. Ya, ini apakah Nabi-Nabi buat dosa ke tidak? Termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum tu dalam fikir juga keluar daripada tandas Nabi baca apa? Ghufranak. Pengampunanmu ya Allah. Sebenarnya punyalah banyak zikir Nabi SAW minta ampun daripada dosa. Kalau nak cakap, punyalah banyak. Tapi akidah kan kata Nabi-Nabi tak boleh buat dosa. Kalau Nabi buat dosa, mana boleh jadi Nabi? Nak jadi Nabi, nak bawa risalah, mesti orang paling baik. Orang baik, tak boleh ada dosa. Apa jawapan kita sebagai orang Islam? Ni semua orang kata Islam, Syiah baik, Sunnah baik, semua kata Nabi tak buat dosa. Jadi sama-sama kena sama-sama jawab. Sebagai apa? Untuk mengajar umatnya. Jadi Nabi bohong lah. Nabi sebenarnya tak ada dosa. Caranya. Tak bohong Kan? Tak ada. Kalau orang nak jawab macam tu boleh. Jadi Nabi sebenarnya tak ada dosa, tapi dia action macam ada dosa. Kenapa tak ada jalan lain ke daripada cara macam ni? Orang boleh tanya. Cikgu susah kan. Teacher susah. Siapa lagi nak jawab? Nabi dibebas daripada buat dosa besar. Dosa kecil. Yang dimaksudkan ni semua dosa kecil. Tanya. Tempat belajar ni sebenarnya bukan kat sini. Tempat ni belajarnya akidah. Buka kita akidah tahawiyah ni semua. Nanti ada pembahasan tentang rukun iman. Beriman kepada rasul-rasul kan. Nanti masuk ke tentang ismah, kemaksuman Nabi-Nabi. Itu salah satu daripada pendapat bahawa Nabi-Nabi ini dipelihara daripada dosa besar. Dipelihara daripada buat kekufuran dan syirik, dosa besar. Semua confirm Nabi tak pernah buat. Tapi kalau dosa kecil, diorang boleh buat. Itu sebahagian kata. Dan dalilnya pula banyak. Nabi Adam ada buat salah juga. Suruh jangan makan buah tu, dia makan juga. Dan banyak lagi kisah kan, betul kan? Nabi Muhammad SAW pun, kalau orang tengok dalam Quran, siapa nak cari kesalahannya orang, ada salah sana, ada salah sini. Abasa wa tawalla, afallahu anka, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kau haramkan yang Allah halalkan? Dan sebagainya. Orang nak cakap pasal salah ni semua salah. Tapi tak dah sampai dosa besar. Pasal dalil macam tu ada dalil. Tapi orang ada lagi satu pendapat mengatakan dosa besar pun tidak, dosa kecil pun tidak.
Habis ini apa ni? Khataya ni dosa ke bukan? Yang mereka katakan sebahagian ataupun apa yang kita orang biasa buat, minta maaf, apa yang Nabi punya kesalahan, dia kesalahan. Baik, tetapi untuk kita ni bukan dosa. Kalau kita buat kesalahan macam itu, semua bukan dosa. Tapi kalau untuk hak Nabi-Nabi yang dekat dengan Allah SWT, kalau buat kesilapan kecil macam ini, kecil macam ini, pada mereka macam dosa. Macam dosa. Sebab tu kena tegur on the spot. Nah, kena betulkan. Jadi inilah jenis kesalahan-kesalahan yang mana Nabi-Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, minta pengampunan daripadanya. Sebab ada nas bahawa Nabi memang tak buat dosa. Apa nasnya? Dalam Quran, dalam suratul Fatah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sesungguhnya kami akan berikan kau kemenangan yang nyata, pembukaan kota Mekah, supaya kami mengampunkan bagi engkau apa yang lampau daripada dosamu min zambik, ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Jadi semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tinggal apa dia? Yang tinggal kesalahan kecil-kecil yang bagi orang biasa ni tak ada apa-apa. Tapi bagi hak Allah, Nabi-Nabi ini adalah satu kesalahan. Sebab tu adanya kata-kata yang masyhur, hasanatul abraru sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abraru sayyiatul muqarrabin. Kita sufi pun banyak kata-kata macam ni. Tapi ni bukan hadis lah. Ini kata-kata ulama, dan dia ada dua makna, satu makna betul, satu makna salah. Kita terangkan dulu makna betul dia lah. Makna betulnya, hasanatul abrar, kebaikan dilakukan oleh orang-orang baik ini adalah kesalahan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Okay. Apa makna yang baik, yang betul ya? Yang tadi. Yang kita buat, orang biasa, abrar, orang baik-baik ni bikin, sebenarnya masih tak cukup lagi kalau untuk hak orang-orang yang dah dekat dengan Allah SWT. Tapi makna yang salah apa dia? Kita punya solat ni semuanya tak bagus. Semua dosa. Kalau Nabi-Nabi buat semua dosa. Ini teruklah ni. Ini dah makna yang salah. Ini dah masuk dalam bab syariat itu ataupun Islam tu ada hakikat, ada apa lagi? Ada kulit, ada batin dan sebagainya. Tak ada. Syariat semua sama. Baik, semua baik. Cuma ni adalah kedudukan seorang tu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kan dah syarahkan, apabila Nabi keluar daripada tandas, Nabi baca ghufranak, minta ampun daripada apa dosa buat dalam tandas tu. Sebab apa? Tak dapat zikir kepada Allah SWT. Sebab dilarang zikir dalam tandas, tempat kotor. Salah ke? Tak zikir sekejap salah ke? Untuk kita tak ada apa pun. Tapi untuk hak Nabi-Nabi ni, salah. Kurang sempurna. Jadi ghufranak. Kan telah kita syarahkan apa yang disebutkan oleh para ulama. Baik, dan satu lagi, ini bukan menafikan yang tadi. Takut saya terlupa pula. Bahawa ia juga untuk mengajar umatnya yang tentu tak macam Nabi, yang memang ada banyak dosa. Kalaulah nak doalah dengan doa yang Nabi baca. Jadi ini jawapan orang yang katakan Nabi bohong ke? Tidak. Nah. Baik. Dalam dunia ni banyak orang pandai cakap, pandai hujah, pandai apa semua. Tak semua yang pandai cakap tu semua betul. Walaupun orang tepuk tangan, nampak macam dia menang, tak semestinya dia betul. Cuma dia pandai cakap aja. Kita tak pandai nak jawab aja. Itu saja. Baik. Ada apa soalan? Ada satu soalan. Ya, Ustaz ingin bertanya apa hukum meletak mushaf Al-Quran atas lantai. Kedua, setelah selesai baca Al-Quran, seorang itu menciumnya atau meletakkan ke dada atau di atas kepalanya. Dalam kedua-dua keadaan orang itu ada wuduk. Okay. Letakkan mushaf atas lantai bersih kutu. Kalau lantai bersih macam dalam masjid, baik.
Tak ada apa salahnya kita letakkan jika ada keperluannya. Dah tak tempat nak letak, letaklah kat bawah. Kita nak solat tak ada tempat nak letak, kita letakkan di bawah. Tak apa. Ataupun kita nak sujud tilawah, yang kita terangkan semalam, kita letakkan tepi. Baik. Jadi ini dibolehkan. Tapi kalau kita letakkan di tempat yang bersih pun, tapi niat kita adalah melekehkan Al-Quran, buat macam kitab biasa, dosa. Dan ini merosakkan keimanan. Baik, tentang yang kedua, setelah selesai baca Quran, dia cium, dia letakkan ke dada dan sebagainya, itu bukan sunnah Nabi SAW. Kita tak pernah dengar Nabi buat ataupun sahabat-sahabat buat. Yang adalah satu riwayat daripada Ibnu Abi Mulaikah, kalau tak silap saya, bahawa dia pernah cium mushaf Al-Quran. Baik. Satu perkara, adakah bila seorang alim buat satu perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW yang baru, terus kita katakan dia bukan bid'ah? Tak boleh kita katakan dia bid'ah. Mentang-mentang ada satu orang alim buat daripada kalangan tabi'in. Jadi jawabnya, walaupun imam pun dia mengatakan atau dia buat satu perkara yang tidak sunnah, confirm bukan sunnah, tetap kita katakan tu adalah bid'ah. Tak ada orang above syariat. Tak salah sebenarnya. Itu yang mungkin sebagian orang marah. Mana boleh cakap bid'ah? Kan ada ulama fulan-fulan yang kata boleh. Kita kata ikut kaedah tetaplah bid'ah. Kecuali sahabat, mana ada khilaf. Apakah sahabat boleh buat bid'ah ke tidak? Nah, dia ijtihad satu perkara yang bukan sunnah, boleh tak kita namakan dia bid'ah? Ada sampai mengatakan boleh juga. Tapi yang benar dalam masalah ini, tengok juga. Kalau sahabat Khulafa' Rashidin, mereka tak boleh buat bid'ah. Sebab Nabi SAW dah kata apa? Berpeganglah kepada sunnah Khulafa' Rashidin. Tapi orang lain mungkin satu dua mungkin boleh. Allahu'alam. Tapi kita katakan itu amat jarang sekali. Ala kulli hal, itu yang sempat kita sampaikan sekarang ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.